Ya penonton, sekarang ini kita akan berbicara berkenaan program SE untuk anda, SE for you dan juga rangka tindakan keusahawanan sosial 2030 SE MAI ataupun lebih betul sebutannya SEMAI 2030 untuk kita memperlihatkan kepada anda berkenaan platform kepada perusahaan sosial dan juga mempromosikan produk dan juga perkhidmatan. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini, kita bersama dengan Datin Dr. Syahira Hamidon yang merupakan Setiausaha Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Apa khabar Datin? Khabar baik. Okey Datin, mungkin untuk permulaan ini mungkin kita boleh memperincikan ataupun memberikan penerangan awal kepada penonton apakah yang dimaksudkan dengan SE for you ini dan apakah antara objektif yang telah dirangka Datin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman semua penonton dan juga selamat pagi Malaysia, Kementerian Pembangunan Usahawan akan mengadakan program SE untuk anda ataupun nama glamour dia SE for you lah. SE itu sebenarnya adalah keusahawanan sosial. Jadi program ini akan berlangsung selama 3 hari bermula pada hari ini sehingga hari Ahad ya di Lalaport Bukit Bintang City Centre. Jadi objektif kementerian melaksanakan program SE for you ini macam yang menawar kata-kata aluan tadi itu untuk kita memberi platform kepada perusahaan sosial di Malaysia mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka. Di samping itu kita juga ingin menyediakan kita telah menyediakan satu pusat khidmat nasihat dan juga fasilitasi untuk perusahaan-perusahaan sosial ataupun bakal-bakal usahawan sosial untuk mendapatkan maklumat, mendapatkan khidmat nasihat dan mendapatkan juga sokongan daripada bantuan-bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada bakal usahawan dan juga usahawan-usahawan sosial. Dan di samping itu sebenarnya program SE for you ini dilaksanakan bersempena dengan Majlis Pelancaran Rangka Tindakan Keusahawanan Sosial 2030 atau nama dia SEMAI 2030. So rangka tindakan ini akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada hari esok di Lalaport pukul 10 pagi. InsyaAllah akan dilancarkan pada hari esok oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey, mungkin kita boleh kongsikan juga kepada penonton apa antara pengisian utama khususnya berkenaan SE for you dan juga SEMAI 2030 ini. Okay. Dalam kementerian telah mengaturkanlah pelbagai program dan aktiviti yang menariklah sepanjang 3 hari ini. Kita ada 9 program aktiviti dan juga program-program keusahanan yang akan dilaksanakan oleh agensi-agensi pembangunan keusahanan dan juga rakan strategik kami lah. Contohnya kita ada Pocket Talk. Pagi ini kita ada Pocket Talk daripada Yayasan Hasanah yang akan membincangkan mengenai geran-geran yang boleh ditawarkan pada usahawan sosial. Kita juga ada sesi Pica Kuca, kita ada sesi SE Han untuk golongan muda, kita ada juga sesi lebih kurang kita panggil TED Talk lah untuk mereka sesiapa yang ada idea untuk idea perniagaan, maka mereka boleh mengutarakan idea mereka dan kita akan membawalah investor-investor yang akan sekiranya berminat dengan idea mereka, mereka akan menajalah idea mereka tersebut untuk dilahirkan sebagai perusahaan sosial. Di samping itu kita juga menyediakan platform, because tadi saya kata kita cara ini adalah untuk kita memberi platform usahawan sosial mempromosikan produk mereka. So kita sepanjang 3 hari ini kita ada program Seikhlas Raya. Wow. So Seikhlas Raya ni maksudnya perusahaan sosial akan membuka booth dan mereka akan mempromosi dan menjual produk-produk dan perkhidmatan mereka. Jadi uniknya perusahaan sosial ni selalu masyarakat Malaysia konsep perusahaan sosial ni masih baru menawar. Maksudnya orang selalu tanya dekat kita, apakah itu perusahaan sosial? Apakah itu keusahawanan sosial? Perusahaan sosial ni dia berbeza dengan entiti perniagaan lain. Dia ada kriteria dan karakteristik yang utamalah. Pertama, mereka yang menubuhkan perusahaan sosial ini dia memang mempunyai matlamat dan dorongan untuk menyelesaikan masalah dan isu sosial ataupun masalah yang berkaitan dengan alam sekitar. Yang kedua, mereka perlulah mempunyai model perniagaan yang mampan. Dan ketiga, daripada aktiviti keusahawanan yang mereka laksanakan perlulah memberi impak sosial ataupun impak kepada kelestarian persekitaran alam sekitar. Jadi bila kita ada kriteria ni, contohnya lah mereka kebanyakan masyarakat dia keliru antara keusahawanan sosial dengan aktiviti kemasyarakatan.
ataupun kesukarelawan. So apa bezanya? Kalau aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawan, contohnya kita bantu bangsa manjir. Kita bantu dia bersihkan rumah dia, dia habis kat situ. Perusahaan sosial tidak. Perusahaan sosial dia akan berterusan. Maksudnya dia boleh membantu, contohnya dia ingin membantu kanak-kanak yang terpinggir dalam golongan B40. Jadi cara dia membantu itu, dia melaksanakan contohnya program latihan. Tetapi program latihan tu dia bukan bagi secara percuma untuk semua orang. Dia masih menjalankan perniagaan, namun perniagaan untuk orang yang mampu dia akan mengenakan seperti biasalah yuran. Tetapi separuh daripada pendapatan didapati dia akan salurkan kepada golongan-golongan yang tidak berkemampuan. Sama juga ada orang keliru antara keusahawanan sosial dengan corporate social responsibility. So apa bezanya? Bezanya corporate social responsibility selalunya diberikan oleh syarikat-syarikat besar. Dia untung, jadi separuh daripada keuntungan dia bagilah sebagai infak hari raya, Ramadan dan sebagainya. Perusahaan sosial tidak. Dia memang ditubuhkan untuk menyelesaikan masalah sosial. Alhamdulillah. Wow, satu perkara ataupun informasi yang sangat penting. Mungkin ada yang terkeliru sebelum ini, sudah pun dapat pencerahan daripada penerangan Datin khususnya berkenaan pendefinisian keusahawanan sosial ini. Jadi kita sudah memahami berkenaan SE for you. Mungkin sekarang ini ruang untuk kita memahami juga berkenaan rangka tindakan keusahawanan sosial 2030 ataupun SEMAI 2030 ini. Datin. Macam yang saya ceritakan sedikit sebentar tadi, keusahawanan sosial sudah meningkat popularitinya. Namun pemahaman dan juga penerimaan keusahawanan sosial masih lagi di peringkat yang baharu di Malaysia. Namun pihak kerajaan mendapati potensi keusahawanan sosial inilah. In fact Malaysia ni telah dikenal pasti sebagai 10 negara terbaik dalam mempromosikan dan memberi sokongan kepada keusahawanan sosial. Jadi bagi kita memantapkan dan memperkasakan ekosistem keusahawanan sosial di Malaysia, maka Kementerian Pembangunan Usahawan telah membangunkan satu rangka tindakan yang dipanggil Rangka Tindakan Keusahawanan Sosial 2030 ataupun SEMAI 2030. So rangka tindakan ini ataupun SEMAI 2030 ini akan menjadi dokumen strategik yang menentukan hala tuju baharu untuk membangunkan ekosistem keusahawanan sosial yang inklusif dan kondusif bagi kita melahirkan lebih ramai lagi usahawan-usahawan sosial dalam kalangan keluarga Malaysia. Dalam situasi sekarang ini, Datin, bagaimana Datin melihat keterlibatan keluarga Malaysia terhadap bidang keusahawanan sosial ini? Bagaimana untuk kita merancangkan lagi supaya lebih banyak penyertaan daripada keluarga Malaysia atau masyarakat di luar sana untuk terus memperkasakan bidang keusahawanan sosial ini, Datin? Okey. Daripada segi penerimaan, pihak kementerian telah membuat beberapa kajian dan telah daripada hasil kajian telah menunjukkan bahawa terdapat peningkatan daripada segi minat masyarakat Malaysia, terutamanya dalam golongan belia dan macam Munawarlah, golongan belia dan anak-anak muda. Macam tadi kita mendengar ada yang menjalankan aktiviti kesukarelawanan kan. Jadi untuk mereka memantapkan atau memampankan aktiviti tersebut, maka mereka boleh menubuhkan perusahaan sosial. Jadi pada ketika inilah hanya terdapat lebih kurang 414 sahaja perusahaan sosial yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan Usahawan. Jadi macam saya katakan tadi, kita nak meningkatkan jumlah perusahaan sosial di Malaysia, barulah impak itu dapat nampak dengan kita katakan menormalisasikan impak sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebab tu kat dalam rangka tindakan SEMAI 2030 ni, antara fokus yang akan diberikan adalah daripada segi meningkatkan pemahaman dan pembudayaan bermula daripada peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat institusi pendidikan tinggi dalam menerapkan nilai-nilai keusahawanan sosial dalam kalangan generasi muda kita. Because kita percaya bahawa generasi muda inilah akan menjadi pelapis bagi memangkin pertumbuhan keusahawanan sosial yang seterusnya akan membantu pembangunan sosioekonomi kita yang mampan dan juga inklusif. Menarik. Ini merupakan satu usaha yang sangat baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan
Usahawan dan Koperasi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat khususnya golongan muda, golongan belia untuk terlibat dalam bidang keusahawanan sosial. Jadi mungkin Datin boleh memperincikan lagi siapakah antara penerima manfaat ataupun golongan sasar dalam SEMAI 2030 ini. Okey. Bagi memastikan bahawa perusahaan sosial yang ditubuhkan di Malaysia ini sememangnya membawa transformasi yang berimpak tinggi, maka di bawah SEMAI 2030 kita telah menetapkan beberapa kumpulan sasar lah, mengikut keadaan situasi yang mendesak dan juga yang dikehendak dalam keadaan masyarakat Malaysia kita lah. So antara penerima manfaat ataupun kumpulan sasar di bawah SEMAI 2030 adalah orang kelainan upaya. Mereka yang miskin tegar, kanak-kanak yang terbiar, mangsa keganasan, golongan gelandangan, lepas tu mangsa bencana alam, dan juga list ni dia tak tamat di situ. Maksudnya kita akan review list ni dari semasa ke semasa mengikut keperluan masyarakat kita. Baik, itu antara kumpulan sasarnya lah untuk SEMAI 2030 ini, dan juga mungkin ada dalam kalangan anak muda yang sedang menonton kita pada ketika ini yang tertarik dengan bidang keusahawanan sosial ini. Jadi mungkin ada perkara yang ingin Datin sampaikan kepada mereka, bagaimana langkah-langkah untuk mereka memulakan perniagaan dalam bidang keusahawanan sosial ini. Okey, untuk pelajar-pelajar ataupun bakal-bakal usahawan yang mempunyai minat untuk berkecimpung dalam keusahawanan sosial, pertamanya of course lah, kita ada program 3 hari ini. Silalah datang ke Lala Port, because kita ada buka booth fasilitasi. Kita ada buka satu kaunter untuk pendaftaran perusahaan sosial asas. So di kaunter pendaftaran sosial asas itu kita akan beri khidmat nasihat dan akan memberikan penerangan dengan lebih terperinci lah apakah yang diperlukan oleh seseorang usahawan itu untuk mereka menubuhkan sesebuah perusahaan sosial tersebut. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan program ataupun bidang keusahawanan sosial ini, anda boleh terus saja datang ke Lala Port Bukit Bintang. InsyaAllah pelbagai program dan juga inisiatif yang telah ditawarkan untuk anda, dan pastinya dengan adanya SE4U dan juga SEMAI 2030 ini, mungkin Datin mewakili pihak kementerian, apa antara matlamat keberhasilan ataupun sasaran melalui rangka tindakan ini, Datin? Okey. Di bawah SEMAI 2030 kita sebenarnya memang mempunyai sasaran jangka sederhana dan juga sasaran jangka pandang. Namun matlamat akhirnya adalah untuk kita mengarus perdanakan gerakan perusahaan sosial di Malaysia. Dengan mengarus perdanakan perusahaan sosial di Malaysia bermaksud kita ingin melahirkan lebih ramai lagi usahawan-usahawan sosial dalam kalangan masyarakat kita. Apabila kita mencapai satu tahap dipanggil critical mass, maka ianya akan menjadi satu budaya dan akan dapatlah impak yang lebih tinggi. Sebab tu tema SEMAI 2030 itu adalah mengarus perdana perusahaan sosial, menormalisasikan impak sosial. Wah, cukup cantik sekali. Okey, Datin, bila kita bercakap berkenaan keusahawanan sosial ini, sudah pastinya ia akan memberi satu impak yang besar kepada sosioekonomi negara. Bagaimana untuk kita melihat perbandingan di antara negara-negara yang mungkin terkehadapan berbanding negara kita yang sudah mempunyai pemantapan dari segi keusahawanan sosialnya, dan juga bagaimana sasaran kita ke arah itu? Okay. Apabila kita membangunkan rangka tindakan SEMAI 2030 ni, sememangnya kita membuat kajian benchmarking lah dengan negara-negara yang kehadapan dalam pembangunan keusahawanan sosial. Contohnya kita dapati di United Kingdom, mereka sememangnya mempunyai satu perundangan di mana perusahaan sosial itu boleh didaftarkan sebagai satu entiti yang sah. Dan apabila mereka berdaftar dengan satu entiti yang sah, maka mereka akan dapat keistimewaan sebagai contoh. Sekiranya mereka ingin membuat bidding atau dalam perolehan kerajaan, mereka akan diberikan markah bonus ataupun dia panggil nilai wajaran sosial. Sehubungan dengan itu kita nampak kenapa pentingnya perusahaan sosial ni. Kenapa Malaysia pun ingin mengikut jejak langkah negara-negara seperti United Kingdom, New Zealand, daripada negara Korea Selatan. Sebab pihak kerajaan memang ingin membantu semua masyarakat di Malaysia. Tetapi kita tahu resources kita limited. So we need to find our strategic partners. So one of the best strategic partners is perusahaan sosial itu sendiri.
Because perusahaan sosial tu dia memang matlamat dia nak selesaikan isu dan masalah sosial. Dan mereka mempunyai pemanfaat yang very spesifik. Jadi mereka inilah yang kita akan bekerjasama untuk menyantuni golongan dan juga masyarakat terpinggir. Contohnya kita tak bolehlah setiap kali berlaku bencana dan sebagainya kita akan berkata ini adalah tanggungjawab pihak kerajaan. Ya, betul, tanggungjawab pihak kerajaan, tetapi sebagai sebuah keluarga kita mestilah bersama-sama mengambil tanggungjawab tersebut. Dan apabila kita ada kebersamaan, maka bolehlah kita menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Oh, cantik penerangan daripada Datin. Okey Datin, dalam ruangan yang ada ini Datin, mungkin sekali lagi kita nak war-warkan kepada seluruh keluarga Malaysia untuk bersama-sama menyertai program SE4U ini yang berlangsung di Lalaport Bukit Bintang, Datin. Okey, saya mengambil kesempatan ini ingin menyerulah kepada masyarakat di luar sana yang berminat untuk mencuburi dalam bidang keusahanan ataupun usahawan sedia ada untuk datanglah ke Lalaport Bukit Bintang City Centre bermula pada hari ini pukul 10 pagi. Kami akan berada di sana 10 malam setiap hari sehingga hari Ahad. Gunakanlah peluang ini untuk mendapatkan fasilitasi, khidmat nasihat dan juga sokongan dan bantuan yang disediakan di dalam Lalaport tersebut, dan juga pelbagai aktiviti menarik kita sediakan termasuk juga cabutan bertuah lah Munawar. Oh, okey. Banyak intipati, program-program menarik yang menanti anda di program SE4U. Jadi jangan lepaskan peluang bagi anda yang berdekatan di Kuala Lumpur, di Selangor. Pastikan anda terus datang ke Lalaport Bukit Bintang untuk kita mengetahui apakah antara program yang menarik, yang istimewa untuk anda bagi usahawan-usahawan di bidang keusahawanan sosial. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Datin Dr. Syahira Hamidon yang merupakan Setiausaha Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Terima kasih Datin. Sama-sama. Baik penonton, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan perkongsian yang menarik khususnya berkenaan tadabbur Quran surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 13 bersama dengan Raja Sofi sebentar saja lagi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.